Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam video yang selanjutnya. InsyaAllah dalam video kali ini kita akan membincangkan ayat statement. Kita masih lagi berada di bab 1B, bagaimana ayat bekerja bahagian kedua. Pada minggu lepas, pada video yang lepas kita membincangkan ayat perbuatan. Dalam video kali ini kita akan membincangkan ayat statement. Okay, so ini dia ayat statement. Ayat statement dalam bahasa Arab dipanggil jumlah ismiyah. Okay, jumlah ismiyah. Dalam jumlah ismiyah ini, dia adalah satu rangkap di mana terdapat predikat yang disandarkan kepada subjek. Okay, predikat yang disandarkan kepada subjek. So kalau saya mula daripada sebelah kiri ni, kita ada subjek. Okay, ayat statement, kita ada subjek, kemudian kita ada predikat. Subjek ni adalah merupakan suatu kalimah isim, manakala predikat juga adalah merupakan kalimah isim. Okay, ciri utama ayat statement adalah dia mesti dimulai dengan isim yang berbaris depan. So maksud dia ini adalah isim berbaris depan. Okay, so maksud dia kalau saya daripada sebelah kanan, kita ada satu perkataan isim sebagai subjek, kemudian kita ada satu lagi isim sebagai predikat. Okay, dan dia isim ni, isim subjek ni, kalimah dia mesti adalah isim yang berbaris depan ataupun berstatus depan. Okay, dalam contoh yang saya berikan kat sini, Ali adalah seorang guru. So Ali ni adalah subjek, manakala seorang guru ni adalah predikat. Okay, so dalam simple formula, ayat statement adalah subjek, kemudian diikuti dengan predikat. Okay, kedua-dua subjek dan predikat ini adalah merupakan kalimah isim secara simpelnya, tapi di sana sebenarnya predikat ni dia sebenarnya boleh ada lagi beberapa jenis. Okay, di dalam contoh yang saya berikan di sini, daripada contoh 2, 3, 4 dan 5, kita nampak di sini beberapa jenis predikat, di mana dalam contoh pertama, Ali seorang yang sedang berdiri. Okey, Ali adalah seorang yang sedang berdiri. So apa yang berlaku di sini ialah Ali ni adalah subjek, mengada predikat kat sini sebenarnya adalah dalam bentuk ayat, di mana ada verb dan dua. So duanya kat sini adalah orang. Bukan dalam verbnya adalah yang sedang berdiri. Okay, so Ali adalah seorang yang sedang berdiri, di mana dia punya predikat adalah dalam bentuk ayat. So maksud dia kat sini, kalau saya kata ayat predikat, ayat subjek, ayat statement adalah subjek iaitu Ali, kemudian kita ada lagi di sini di mana predikat dalam bentuk ayat perbuatan, iaitu verb plus dengan dua. Okay, so verb plus dengan dua ni semua sebenarnya adalah formula ini juga yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, cumanya poin yang penting kat sini, dalam contoh 2, predikatnya adalah dalam bentuk ayat perbuatan. Dalam contoh pertama tadi, predikatnya adalah dalam bentuk kalimah seketul ataupun satu kalimah, iaitu predikat yang bernama seorang guru. Seorang guru ni dalam bahasa Arab sebenarnya dia ada satu perkataan mudarrisun. Cuma dalam bahasa Melayu, seorang guru kita dua perkataan. Dalam bahasa Arab dia panggil mudarrisun. Okey, seterusnya predikat dalam contoh ketiga ni adalah dalam bentuk ayat statement. Ali ni adalah subjek, ayahnya seorang jurutera.
So ayahnya ni adalah subjek, seorang jurutera ni adalah predikat. Okey. Sedangkan Ali ni adalah subjek yang pertama dalam ayat yang lebih menyeluruh. Okey, maksudnya macam ni. Ali ni adalah ayat statement. First kali katakan Ali. Kemudian dia punya predikat ni adalah dalam bentuk ayat statement, iaitu ayahnya, iaitu sebagai subjek, seorang jurutera. So ini sebenarnya adalah subjek plus dengan ayat statement. Okey. Dalam contoh yang keempat, Ali ini adalah subjek. Di dalam rumah, ini adalah sebenarnya MA. MA ni yang kita dah belajar sebelum ni, dia adalah merupakan macam ayat yang terdiri daripada huruf jar diikuti dengan satu kalimah lain, iaitu rumah. So huruf jar plus rumah ni dia membentuk rangkap macam ayat yang jenis huruf jar campur dengan satu kalimah lain. Dalam contoh 5, kita ada Ahmad sebagai subjek, dan depan TV ni adalah sejenis MA juga, di mana dia menggunakan isim ruang tempat plus kalimah selepas dia. So ini adalah sejenis MA, tapi jenis yang menggunakan isim ruang plus satu kalimah yang lain. So ini adalah beberapa contoh jumlah ismiah ataupun ayat statement, yang mana yang paling ringkas dia adalah merupakan dua kalimah isim, subjek dan predikat. Dan tetapi di sana juga ada beberapa jenis lagi predikat, di mana predikat dalam bentuk ayat perbuatan, kemudian predikat dalam bentuk ayat statement, kemudian predikat dalam bentuk huruf jar dengan satu kalimah lain selepas dia, dan zorof ataupun isim ruang plus kalimah satu kalimah selepas dia. Contoh 4 dan contoh 5 ni nak bagi tahunya dia punya predikat adalah kedua-duanya sejenis macam ayat. Okey. Dalam seterusnya kita nampak kat sini ada satu contoh lain, di mana dalam contoh ni, ini sebenarnya contoh 6 ni, bukan contoh 8. Contoh 6, Ali seorang guru dari Johor. Okey, Ali seorang guru dari Johor. Ini sebenarnya ada ayat statement ataupun jumlah ismiah, di mana Ali sebagai subjek, kemudian dia punya predikat adalah seorang guru, kemudian kita ada MA, iaitu dari Johor. Yang ini adalah huruf jar campur dengan Johor ni adalah satu kalimah lain selepas dia, kan. So dari Johor ni adalah sejenis MA yang berkaitan dengan seorang guru. So ini adalah satu contoh bagaimana perkembangan pembentukan jumlah ismiah daripada sesimpelnya, tapi yang ini lebih kompleks lagi. So nak bagi tahunya kat sini, apabila predikatnya itu dalam bentuk ayat AP ni, kan, dengan AS ni, AP dulu, saya selesai AP. Kita akan nampak kat sini formula AP yang terdapat dalam yang kita dah belajar sebelumnya, semuanya akan apply, di mana dia boleh ada verb, boleh ada dua, dan juga boleh ada objek-objek yang lain. Okey. So itulah dia yang saya nak bagi tahu berkenaan dengan jumlah ismiah. So di bawah ni adalah formula bagi ayat statement, di mana subjek plus dengan predikat, kemudian subjek adalah isim yang berstatus depan, maka predikat adalah serta yang berada depan. Cuma predikat ni boleh banyak jenis. Boleh jenis satu, iaitu ayat perbuatan, boleh jadi ayat statement, boleh jadi MA. Dan MA ni dia boleh jadi sama ada jenis jar campur dengan satu kalimah lain, isim lain, ataupun isim ruang,
isim ruang tempat ke, atau isim ruang masa, plus dengan satu kalimah lain. Alright. Tapi nak bagi tahunya, dalam jumlah ismiah statement, ini adalah dia punya rukun utama. Kalau dalam jumlah perbuatan, dia punya rukun utama verb plus 2 kan. Tapi dalam ayat statement ataupun jumlah ismiah, dia punya rukun dia mesti ada subjek dengan predikat. Okey. Dan plus ada maklumat pelengkap yang lain. So maklumat pelengkap yang lain ni boleh datang kalau dalam kes ni dia boleh datang dalam bentuk tamyiz, boleh datang dalam bentuk tabi', atau boleh datang dalam bentuk MA. Kadang-kadang boleh datang dalam bentuk hal, tapi hal kebanyakan kebiasaannya dia mesti berkaitan dengan perbuatan. Okey. Objek ni dia mesti directly berkaitan dengan ayat perbuatan. Okey, sebab dia adalah objek mangsa kepada pelaku. So of course dia akan duduk dalam formula AP. Tamyiz boleh ada dalam kedua-dua ayat, tabi' boleh ada dalam kedua-dua ayat, macam ayat boleh ada dalam kedua-dua ayat. Gandingan ni boleh ada dalam dua-dua ayat. Hal most of the time dia berada dalam ayat perbuatan. Kalau dia nak berada dalam ayat ayat statement, dia nanti insya-Allah bila sampai pada pelajaran hal dalam bab, tak silap saya dalam bab 5 nanti, kita akan bertemu bahawa hal ni sebenarnya pun dia always berkaitan dengan perbuatan. Sebab kalau kita lihat sini kan, hal adalah ragam perbuatan di pihak apa? Di pihak pelaku dan di pihak objek. Jadi pelaku dengan objek ni sebenarnya adalah kaitan dengan NLP. Tapi nanti kadang-kadang kita akan nampak dia wujud juga dalam ayat statement, cuma dia punya sahibul hal tu yang dikaitkan dia punya ni adalah dalam bentuk kata terbitan yang bermula daripada perbuatan atau berasaskan pada perbuatan. Okey, insya-Allah nanti saya akan terangkan dalam bab 5. So saya rasa itu saja untuk ayat statement perbincangan kita pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.